nak suka maklumkan, inilah dia yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau bukan tak menyokong Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk membolehkan bertanding, tapi tekanan yang diberikan oleh Majlis Tertinggi dan keadaan sekarang, saya rasa beliau mengikut saja dan tengok di mana Barisan Nasional atau UMNO boleh menang. Saya nak katakan kepada tuan, apa yang doktrin yang dilakukan sejak tahun 1998, sekarang 2022, sudah hampir 24 tahun. Doktrin yang dilakukan oleh parti-parti pembangkang khasnya, dahulunya Pakatan Rakyat, kini Pakatan Harapan. Doktrin UMNO ini, parti perompak, penyamun dan pencuri, sudah melekat dan sampai menyeluruh kepada rakyat. Dari itu tidak ada pertanda Barisan Nasional dapat melawan doktrin itu. Doktrin yang dilakukan oleh UMNO hanya membangkitkan perkara moral kepada Anwar Ibrahim, kemudian perkara DAP Parti Cina, dan ini Parti Komunis. Kalau memerintah Islam akan terhapus, Raja Melayu akan dibuang dan sebagainya. Dari itu tuan-tuan perempuan, doktrin ini nampaknya tak kesampaian. Tak kesampaian kepada apa dia panggil? Ya tuan-tuan, tak kesampaian doktrin mengatakan UMNO ini sebagai parti yang demikian tu tak kesampaian. Mengatakan DAP Parti Cina, mengatakan DAP Parti Komunis, ya. Sebelum itu banyak orang kata saya ini kena singkir jadi oleh UMNO. Dari itu mengoyan. Saya tak mengoyan pun. Sebab saya tak bercita-cita nak jadi wakil rakyat, nak jadi ketua bahagian UMNO. Saya hanya hilang kelayakan sebagai ahli UMNO, untuk pergi ke mesyuarat UMNO, pegang jawatan dalam UMNO, nak jadi calon. Itu saja. Jadi perlu apa saya nak mengoyan? Tak ada sebab pun saya nak mengoyan. Dari itu yang jelas juga bahawa mungkinlah antara sebabnya Ismail Sabri tahu dan sedar bahawa jika parlimen ini tidak disegerakan dibubarkan, beliau seolah-olah jadi boneka, jadi budak suruhan kepada presidennya, sehingga dia tak boleh buat kerja apa-apa. Dari itu apa yang berlaku ialah beliau membubarkan ini kerana tahu bahawa beliau tidak lagi akan menjadi Perdana Menteri. Sudah pasti kalau Barisan Nasional dan UMNO menang, Ahmad Zahid Hamidi, seorang yang turun naik mahkamah, akan dilantik atau dipilih menjadi Perdana Menteri. Jadi itu, tuan-tuan dan perempuan semua, terserah kepada rakyat, mahukah seorang Perdana Menteri yang menerima wang rasuah berjuta-juta ringgit diakui di dalam mahkamah, pecah amanah Yayasan Akal Budi, mengeluarkan duit untuk membayar bil-bil peribadi keluarga mereka. Jadi terserah pada rakyat. Dari itu saya rasa Ismail Sabri juga berpendapat bahawa sama-sama putih mata. Aku tak jadi Perdana Menteri, kau Ahmad Zahid pun tak jadi Perdana Menteri. Dari itu, apa yang saya nak katakan, adakah Barisan Nasional atau UMNO menang? Saya tak nampak langsung.
Tak ada wow faktor pun UMNO ini tak menang. Pertama, saya katakan bahawa pada tahun 2018 ada 124 kawasan parlimen Barisan Nasional kalah. UMNO sendiri menang hanya sekadar 86 kursi. Masa itu termasuk Sabah dan Sarawak. Kemudian itu bertukar. Ada yang lompat sana, lompat sini. Akhirnya UMNO ada 37 kursi saja sekarang. 38 seorang meninggal. Dari itu, di mana yang saya sebut celah bedahnya BN ini boleh menang. Saya tak nampak BN ini boleh menang. Kerana 124 kawasan parlimen yang tewas itu dulu, hanya yang dapat diambil balik waktu pilihan raya kecil ialah Tanjung Piai dengan Cameron Highland. 2 kursi saja. Ya? Jadi maknanya 122. Jadi ada 100 lagi di luar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional kena faham. DAP sendiri ada 42 kursi. Dan dia tidak akan menurun. Pihak PKR yang asalnya ada 52, sekarang tinggal lebih kurang 46 dan 41 kursi. Mereka dah ada 80 kursi menunggu untuk menambah kursi lagi 40, menjadikan 120. Jadi banyak orang tak tahu bahawa BN atau UMNO tak akan bertanding di Sarawak. Kerana Sarawak tidak lagi ada Barisan Nasional. Dari itu, daripada 222, Barisan Nasional menang bertanding 191 saja. Ada 31 lagi kursi di Sarawak itu kita tak tahu. GPS Gabungan Politik Sarawak boleh menang berapa. Yang jelas kemungkinan akan ada 5-6 kursi yang akan dapat dikuasai oleh pembangkang, sama ada DP dan PKR. Okey. Kita bincang satu persatu. Jadi satu ni pula termasuk Sabah ni, Sabah, Barisan Nasional akan bertanding. UMNO akan bertanding dalam 80 ke 90 kursi. Berdasarkan di situ dia mempunyai pengaruh, termasuk di Sabah Sarawak lah. Kalau kita tengok data yang ada, tak kurang 80 kursi kawasan Melayu ini, 80 kursi ini di bawah penguasaan pengundi Melayu majoriti. Dari itu, pada saya, apa yang saya nak katakan ialah Barisan Nasional ini, daripada 80 kawasan Melayu ini, dia kena berkongsi pula dengan parti lain. Khasnya Pakatan Harapan yang mengandung PKR, Amanah dan DAP. Berapa calon Melayu akan bertanding di kawasan-kawasan Melayu yang pada UMNO dianggapnya kawasan majoriti Melayu. Amanah yang punya 11 sekarang akan kekal bertanding di kawasan-kawasan UMNO. Tolak presidennya di Kota Raja. Ya. Yang lainnya seperti di Pulai, di Parit Bunta, di Tampin, di Ulu Langat. Saya tak nampak Barisan UMNO, Barisan Nasional dan UMNO dapat merampas kawasan itu. Ya. Jadi kerana kawasan-kawasan itu dahulunya dimenangi dengan sokongan pengundi-pengundi bukan Melayu. Dari itu kalau UMNO bertanding, dia akan mendapat sokongan daripada ahli partinya yang ciput ini.
Dari itu, saya punya pendapat bahawa susah untuk PN tak menang. Ya. Saya perlu nak jawab, podcast di Paris, analisa Datuk tidak termasuk dengan permainan SPR. Jadi jangka ramai yang tidak akan mengundi disebabkan faktor cuaca. Adakah akan ada undi rosak atau undi tangan gelap? Saya nak terangkan, ini pilihan raya memilih satu kerajaan. Bagi rakyat yang benci, yang marah dengan UMNO ni, berdayung pun dia datang pergi mengundi. Jangan berdayung bersampan. Berenang pun dia akan pergi ke pusat undi untuk memberikan undinya kepada mana-mana parti pembangkang yang melawan UMNO. Jadi tak timbul kepada isu yang dibangkit oleh saudara podcast di Paris ini yang orang tak nak keluar mengundi. Kerana dari segi psikologi politik, doktrin yang dibangkitkan sekarang, UMNO parti perompak, penyamun dan pencuri ini dah melekat di kalangan pengundi. Dan inilah mereka akan keluar beramai-ramai. Dan kita dipahamkan memang ada masalah sedikit dari segi petugas pilihan raya. Mana dipahamkan bahawa petugas pilihan raya ini khasnya dari polis tidak mencukupi kerana saluran bertambah kerana datangnya pengundi UMNO ni. Jadi pengundi muda ya, maksud saya ya. Jalak Lenteng kata UMNO akan menang. Kelompok yang bertanjak, okeylah itu urusan dia orang. Ahmad Azlan, kamu jangan bazirkan anugerah perlembagaan, pemberian perlembagaan kepada kamu. Kita sebuah negara merdeka dan berdaulat. Jaminan dalam perlembagaan orang seperti kamu dan saya diberi hak mengundi. Dari itu pergi mengundi. Buatlah pilihan sendiri. Kalau kamu pro kepada UMNO, maka kamu tak mau mengundi, kamu pergilah memangkang UMNO tu. Kau menambahkan kursi UMNO. Tapi kalau kamu marah, kamu undilah siapa calon pembangkang yang mungkin lebih pada 2 orang bertanding dalam kawasan itu.